Ya, kita bersama dengan tetamu kita sebentar lagi. Masih lagi kita ni menunggu isyarat. Mungkin golongan usia pertengahan ini. Siapa yang dikatakan golongan mungkin usia saya, pertengahan? Kita ni kalau usia ni kita ni fikirkan kanak-kanak damit, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga yang pencen. 5 rupanya. Warga emas. Warga emas ya, warga emas ya, betul. Baik, kita bersama dengan tetamu alhamdulillah sudah pun tersambung. Terus saja kita berkenalan. Pertama sekali kita sapa mereka. Assalamualaikum tuan-puan. Ya, assalamualaikum tuan-puan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kita. Baik. Alhamdulillah. Bersama kita di sebelah kanan Yang Mulia Muhammad Aliani bin Ismail dan di sebelah kiri Dayanku Nurhanitawati binti Pangeran Tajuddin, ya. Baik, kita mulakan ruangan wawancara ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Aliani terlebih dahulu. Mungkin boleh menerangkan latar belakang kumpulan ini, ya, dan kenapa ianya ditubuhkan. Projek COP31 MMO memperkasa kebolehpasaran golongan usia pertengahan. Silakan tuan. Okay, terima kasih Tuan Wali dan Puan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya rancangan Rampai Pagi kerana memberikan saya dan juga rakan saya peluang untuk memberikan projek kumpulan kami pada pagi ini. Sebagai pengenalan, kumpulan ini dinamakan MMO Yuhsan, yang mana perkataan MMO itu ialah singkatan daripada perkataan Middle Management Officer, manakala perkataan Yuhsan pula ialah perkataan yang diambil daripada kalimah bahasa Arab yang membawa makna melakukan sesuatu perkara ke arah kebaikan. Ingin saya menjelaskan bahawa kumpulan ini adalah tertubuh melalui program perkembangan eksekutif bagi pegawai-pegawai pertengahan ataupun singkatannya EDP MMO yang dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, dan untuk edisi yang ke-31 ini ianya dikendalikan oleh Universiti Teknologi Brunei. Program selama 12 minggu ini dihadiri seramai 27 orang pegawai-pegawai kanan kerajaan daripada pelbagai bidang dan latar belakang. Dan di sepanjang tempoh program ini dijalankan, para peserta akan mempelajari modul-modul yang telah ditetapkan oleh pihak UTB, dan salah satu daripada modul ini ialah Community Outreach Program ataupun singkatannya COP. COP ini tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada peserta untuk melibatkan diri mereka dalam hal ehwal pengurusan yang berkaitan dengan aspek kebajikan masyarakat. Jadi itu adalah serba ringkas latar belakang dan bagaimana kumpulan ini ditubuhkan. Jadi ianya tertubuh daripada program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kerajaan ni peringkat pertengahan, ataupun nama singkatannya tadi apa yang tuan katakan adalah EDP MMO rupanya. Jadi boleh kita ni ketahui apa dalam projek yang dilaksanakan ini, apakah objektifnya untuk kita ni perlu ambil perhatian bersama? Kepada Puan Hanita, silakan. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan. Hari ini projek Community Outreach Program yang akan dikayakan nanti adalah berbentuk bengkel. Dan tajuk bengkel berkenaan adalah memperkasa kebolehpasaran golongan usia pertengahan dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam. Jadinya antara objektif bengkel ini adalah satunya menganalisa the marketability para peserta ini, dan seterusnya memberikan mekanisme bantuan dalam menangani bilangan kadar pengangguran yang tinggi, terutama sekali di golongan umur pertengahan di negara Brunei Darussalam. Bengkel ini will be more focus dalam meningkatkan semula kemahiran para peserta-peserta, iaitu dalam upskilling dan reskilling agar mereka ini tidak ketinggalan dengan trend pasaran terkini, dan seterusnya meningkatkan capability kemahiran mereka ni untuk kembali bersaing
di pasaran pekerjaan dan seterusnya memberikan keyakinan untuk kembali semula bekerja. Ketiga, melalui ceramah-ceramah yang akan diadakan nanti, akan dapat membantu peserta dalam mengembangkan pemikiran mereka, akan dapat mencari sumber pendapatan alternatif melalui usaha-usaha yang lebih kreatif dan inovatif, di samping memberikan mereka pengetahuan yang lebih mendalam dalam tata cara pengurusan kewangan. Objektif bengkel ini juga diharap akan dapat mengurangkan isu-isu sosial yang boleh terjadi disebabkan oleh pengangguran seperti jenayah sivil, syariah, tingkah laku dan yang tidak beretika dan sebagainya. Jadinya lastly, antara objektif utama juga mengapa program ini dipilih adalah merupakan usaha sama kumpulan ini bagi mengelina dan mengambil berat tentang kebajikan masyarakat, dan juga merupakan usaha kumpulan ini dalam merealisasikan whole of government approach dan whole of nation approach dalam mendukung pelaksanaan WAWAS 5. Ya, penerangannya cukup jelas daripada Puan Dayangku Nur Hanitawati sebentar tadi ya, berkenaan dengan objektif dan juga perlaksanaan projek ini tadi Hani ya. Baik, untuk berikutnya ni kita ajukan soalan berikutnya berkenaan dengan adakah program ini ada kumpulan sasaran khusus ya, dan sekiranya ada, kenapa pengkhususan ini dibuat pada satu kumpulan sahaja? Mungkin Tuan Muhammad Aliani boleh menerangkan mengenai dengan perkara ini. Silakan Tuan. Baik, sasaran program ini akan memberi fokus keutamaan kepada pertama, golongan usia pertengahan di antara 33 tahun hingga ke 44 tahun. Dan kedua, ia punya sasaran ialah mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan di peringkat menengah ke bawah. Jadinya mengapa golongan usia ini menjadi sasaran? Ada 6 poin di sini. Pertama, kerana daripada pemerhatian yang dibuat, didapati bahawa secara umumnya kurangnya program khusus yang menyokong pencari pekerjaan di dalam kategori usia pertengahan ini. Kebanyakan kita lihat program dan inisiatif dalam menangani isu pengangguran ini biasanya lebih memberi fokus kepada golongan belia, golongan graduan, institut pendidikan tinggi di negara Brunei Darussalam. Poin kedua, melalui dapatan statistik daripada Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS mendapati bahawa status kadar pengangguran dalam kalangan usia 25 hingga ke 64 tahun itu adalah semakin meningkat. Jadi poin ketiga juga mengambil kira daripada statistik yang kami perolehi juga daripada pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, bahawa golongan usia pertengahan yang mempunyai pendidikan tingkat menengah ke bawah ini ialah mereka yang mempunyai tanggungan seperti anak, ada isteri dan sebagainya. Kirakan golongan ini adalah breadwinner dalam keluarga. Jadi artinya program ini adalah lebih memberi tumpuan kepada mereka. Dan poin seterusnya, pada kelazimannya golongan usia ini mempunyai kesukaran dalam mencari pekerjaan. Memandangkan pasaran pekerjaan masa ini kebanyakannya adalah memberi fokus keutamaan kepada mereka yang berusia lebih muda. Dan poin yang terakhir, golongan mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan di peringkat menengah ke bawah ini juga lazimnya mempunyai masalah kurang pengetahuan berkaitan dengan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan masa kini. Contohnya cara penggunaan media elektronik, cara penggunaan email, tata cara CV, tata cara memohon dan mencari pekerjaan secara online dan sebagainya. Ini adalah isu-isu yang dihadapi oleh usia pertengahan ini. Jadi dengan adanya program ini nanti cuba untuk menangani serba sedikit masalah-masalah yang disebutkan tadi. Jadi usia golongan pertengahan ini kalau dalam nombornya dari umur berapa ke berapa ni Tuan? 33? Kalau mengikut
33 sehingga ke 44 tahun. 33 sehingga ke 44 tahun ya. Okay. Baik, alhamdulillah. Itulah Jadi ada Ustaz. kepentingannya juga kita dimensasarkan ya kepada golongan pertengahan ini ya. Baik, Tuan Muhammad Aliani, soalan berikutnya ni Hani. Ya, adakah program ini dilaksanakan oleh MMO Yuhsan? Adakah ia dibukakan kepada orang ramai ataupun adakah ia dibuat secara jemputan? Jadi boleh Tuan terangkan juga mengenai dengan geolokasi kumpulan sasaran ini dan juga kenapa? Baik, terima kasih. Program ini akan dibukakan secara jemputan kepada pencari-pencari pekerjaan yang berdaftar di bawah Job Center Brunei, JCB. Daripada mereka yang berumur antara 33 tahun hingga ke 44 tahun seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Dan insya-Allah ianya akan diadakan selama 2 hari bermula pada 21 Februari hingga 22 Februari 2022 bertempat di Institut Perkhidmatan Awam Kampung Rimba. Jadinya sebagai inisiatif permulaan, program ini akan memberi tumpuan kepada para pencari pekerjaan dari daerah Brunei dan Muara. Jadi ini adalah bertujuan untuk memberi kemudahan logistik kepada para peserta yang akan hadir nanti dan seterusnya memberi kemudahan kepada syarikat-syarikat yang akan dijemput nanti yang kebanyakannya diorang ini adalah dari daerah Brunei dan Muara. Iya, baik, alhamdulillah ya, itulah penerangan berkenaan dengan program pelaksanaannya ini ya. Seterusnya ini kita ni akan cuba untuk menghubungi Yang Mulia Puan Dayang Nur Hanita Wati, insya-Allah selepas ini ya. Baik, sementara itu berbalik semula kepada Tuan Muhammad Aliani ya. Mungkin boleh menerangkan berkenaan dengan pengisian program ini dan apakah kaedah pelaksanaan ya yang akan dijalankan. Silakan Tuan. Baik, untuk makluman kita ni bersama dan makluman para penonton sekalian, antara aktiviti yang akan dilaksanakan dalam program itu nanti ialah pertama ceramah berbentuk ceramah motivasi, kemudian kedua ceramah berkaitan dengan celik kewangan, ketiga bengkel pengenalan atau tata cara dalam penyediaan membuat CV ataupun maklumat peribadi. Dan keempat, bengkel tata cara membuat persediaan sebelum ataupun semasa menghadiri temu duga. Selain 4 program yang disebutkan di atas satu, melalui Job Center Brunei juga kami akan menjemput syarikat-syarikat yang dikenal pasti yang memerlukan tenaga-tenaga kerja mengikut kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan, yang mana syarikat-syarikat ini nanti akan mengadakan sesi temu duga on the spot yang insya-Allah akan dijalankan di penghujung bengkel itu nanti. Artinya pengisian program ini nanti bukan saja memberi tumpuan kepada sesi ceramah dan bengkel semata-mata, akan tetapi dalam waktu yang sama memberi peluang kepada pencari pekerjaan dan syarikat yang terlibat untuk berinteraksi secara terus antara satu sama lain. Itu adalah tujuannya pengisian yang dibuat, insya-Allah. Ya, begitu menarik sekali tadi ya. Bengkel yang akan diadakan untuk upskilling bagi mereka pencari pekerjaan yang berumur 33 ke 44 tahun ini. Jadi boleh Tuan terangkan seterusnya bagaimana ni kumpulan MMO Yuhsan ini membuat rangkaian kerjasama terutamanya sekali bersama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang Tuan telah pun katakan tadi. Alhamdulillah, kumpulan kami telah bekerjasama rapat dengan Job Center Brunei dalam sama-sama mengenal pasti keperluan pasaran pekerjaan semasa dan dalam masa yang sama memastikan juga keperluan pasaran pekerjaan ini adalah menepati kriteria golongan sasaran yang ingin diberikan bantuan. Dan Alhamdulillah, daripada perjumpaan yang dibuat bersama pihak Job Center Brunei, kami telah dapat mengenal pasti keperluan pasaran pekerjaan yang bersesuaian dan hasil daripada ini telah dapat membuat kerjasama bersama syarikat-syarikat yang berkenaan. Dan sebagai daripada kerjasama berkenaan, pihak Job Center Brunei akan menjemput syarikat-syarikat di atas untuk yang telah dilakukan oleh kumpulan MMO Yuhsan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan.
Baik, itu dia ya penyelarasannya ya dalam kerjasama ya dengan pihak kerajaan dan juga bukan kerajaan. Bagaimana objektif ini nanti dapat diselaraskan dengan pencapaian ke arah wawasan 2035 ni tuan? Alhamdulillah, program yang kami adakan ini sebenarnya disasarkan untuk menepati ya objektif ataupun matlamat wawasan 2035. Kalau kita lihat kepada matlamat wawasan 2035 itu sendiri, ia ada 3 matlamat. Yang pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran tinggi dan berjaya. Jadi daripada matlamat ini, apa yang kami ingin hasilkan ialah untuk melahirkan pembangunan sumber tenaga manusia yang berkemahiran. Artinya kita ni nak mau sumber tenaga manusia ni ada gap antara pendidikan dan kemahiran. Kita ni mau semua dorang ni berkemahiran. Iya. Itulah dan, poin kedua, kalau kita ni melihat kepada wawasan 2035 itu sendiri ialah bengkel ini ingin mencapai kualiti kehidupan yang tinggi, dan yang poin ketiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Itu adalah hasrat daripada program yang diadakan. Ekonomi yang berdaya tahan dan juga mengenai dengan kemahiran, supaya kita ini tidak ada jurang ya di antara kemahiran dan juga pendidikan mereka itu. Jadi untuk terakhir sekali ni tuan, boleh kita ni ketahui apakah harapan yang ingin dicapai oleh kumpulan MMO Yuhsan ini selepas program ini selesai? Alhamdulillah, harapan kami di akhir program ini nanti agar para peserta akan dapat menerapkan apa yang dikongsikan sepanjang program ini dijalankan, dan seterusnya pengetahuan yang diorang dapat ini akan dapat meningkatkan keupayaan dan rasa keyakinan diri mereka untuk bersaing secara sihat di dalam pasaran pekerjaan, dan seterusnya berjaya meraih peluang pekerjaan di masa akan datang. Kumpulan kami juga berharap agar inisiatif program ini akan dapat mengurangkan isu-isu pengangguran dan isu-isu sosial bagi sama-sama meraih objektif negara kita ini ke arah kesejahteraan sosial yang lebih mampan. Itu adalah harapan kami. Baik, alhamdulillah ya. Lengkap ruangan wawancara kita ni mengetahui mengenai dengan projek COP ya, 31st MMO memperkasa kebolehpasaran golongan usia pertengahan ya. Betul. Ribuan cembek. Dan juga kita harapkan semoga apa yang dihasratkan itu akan tercapai tuan. InsyaAllah, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ribuan terima kasih kita ni ucapkan kepada Tuan Muhammad Aliani bin Ismail kerana bersama dengan kita di Rampai Pagi pada hari ini. Pegawai Hariwal Masjid tingkat khas ya. Sayang sekali kita tidak berjaya menghubungi Yang Mulia Puan Dayangku Nur Hanitawati binti Pangeran Tajuddin, Jurutera Telekom Penerbangan. Walau bagaimanapun Tuan Aliani mungkin boleh menyampaikan salam kita kepada beliau nanti insya-Allah ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.